Sebelum kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini, insyaAllah diumumkan lagi sekali. InsyaAllah pada pagi ini mula pukul 8 pagi kita akan mulakan gotong royong untuk membersihkan kawasan masjid ini. Kita akan berkumpul dalam pukul 8 pagi di belakang masjid Laluan Tengah. InsyaAllah makanan pagi akan disediakan untuk para jemaah yang bersama dengan kami. InsyaAllah kita pun ada pelajar-pelajar daripada Uni 10 yang akan bersama dengan kami. InsyaAllah yang menentang lebih kurang, saya pun tengok ramai lah nanti mereka datang sekali. Tapi dijemput semua jemaah-jemaah bersama-sama untuk membersihkan kawasan masjid. InsyaAllah pukul 8 pagi kita jumpa di belakang di acara ini. Sebelum kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini, marilah kita membaca bacaan kitab Al-Fatihah. InsyaAllah pada pagi ini kuliah subuh kita akan dibimbing oleh yang saya amat hormati Ustaz Wan Muhammad Autan, dan kitab yang kita teruskan adalah kitab Fardul Faraid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, sebuah kitab yang membicarakan tentang ilmu aqidah ataupun ilmu usuluddin dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan mazhab Imam Abu Hasan al-Ash'ari, karangan bagi Syekh Ahmad al-Fatani. Jadi mereka yang berkitab silakan di muka surat 5. Muka surat 5 baris yang ke-15 daripada atas ke bawah. Pada kata maka wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil atasnya Ta'ala, dan barang yang harus baginya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita undur balik. Nah, tu mungkin yang lepas kita dah ke depan, tapi kita undur balik kerana ada beberapa perbahasan yang masih belum dibahas. Itu memang biasa kalau kita mengaji kitab turas, memang begitu. Kadang-kadang dia berhenti tak kena tempat. Kadang-kadang dah ke depan dia patah balik kerana ada beberapa perbahasan yang tak sempat dibahas pada pertemuan yang lepas. Kata musannif rahimahullah, maka wajib pada syarak. Kalau kita mengaji kitab lama, kitab tua, bila kata maka ni maksudnya khulasah ataupun kesimpulan daripada perbahasan yang telah lalu. Kalau kita mengaji kaedah, fa itu dinamakan sebagai fa at-tafri'iyah. Maknanya itu kesimpulan daripada perbahasan yang telah lalu. Apa dia perbahasan yang telah lalu? Dia kata wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib di atas mukallaf, wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah. Tu. Jadi maksud dengan mengenal itu adalah mengenal segala perkara yang wajib bagi Allah, segala perkara yang mustahil ke atas Allah, dan segala perkara yang harus bagi Allah. Kita wajib mengetahui segala perkara sifat-sifat tersebut. Tidak wajib mengenal akan hakikat zat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana yang baharu itu tidak mungkin dapat mengenal akan zat hakikat yang qadim. Sebab tu Nabi kata tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq.
fa innahu la tuhitu bihil ilmu. Fikirlah tentang kejadian alam, fikirlah tentang makhluk. Janganlah kamu memikirkan akan hakikat zat Tuhan, kerana tidak mungkin dapat diliputi oleh pemikiran. Yang kita boleh membahaskan, yang boleh kita sampai akal kita hanyalah segala sifat-sifat Tuhan. Adapun zat Tuhan, hakikat diri Tuhan, itu tak dapat kita ketahui. Tu. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya, bagaimanakah engkau mengenal Tuhanmu wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata apa? Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan sebab Tuhanku itu ada. Jikalau tidak ada Tuhanku, maka tidak akan aku kenal Tuhanku. Yani aku kenal Tuhan aku itu ada kerana aku melihat alam ini ada, dengan musyahadah, dengan menyaksikan. Bila alam ini ada, pasti ada yang menjadikan. Tidak mungkin alam ini ada dengan cara sendiri. Mesti ada sesuatu, mesti ada Tuhan yang berkuasa yang menjadikan. Laula rabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada Tuhanku, nescaya tidak akan aku kenal Tuhanku. Kemudian sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah dapat kita mengetahui akan hakikat zat ketuhanan? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada mengenal hakikat zat Tuhan itu, itulah dikatakan sebagai idrak. Itulah dikatakan sebagai mendapat ataupun mengetahui, mengenal. Jadi yang kita bahas di sini adalah segala sifat-sifat yang bersangkutan dengan Tuhan, daripada sifat yang wajib yang mesti ada pada Tuhan, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Tuhan. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Baligh, aqil, sampai kepadanya dakwah. Jadi ma'rifatullah, mengenal Tuhan, itu wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Mengenal Tuhan itu wajib pada syarak, kerana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, kenallah akan Tuhanmu, kenallah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kerana dalam ilmu akidah, ma'rifah dengan ilmu adalah dua lafaz yang muradif. Jadi lafaz yang berlainan, makna yang sama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam, maka hendak ketahuilah olehmu, maka hendak ma'rifahlah olehmu, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Kerana golongan Mu'tazilah dia mengatakan ma'rifatullah itu wajib pada akal. Syarak datang hanya membenarkan apa yang difikir oleh akal. Kita kata tak, ma'rifatullah itu wajib syar'i, wajib yang diwajibkan oleh syarak. Syarak itu siapa? Allah Ta'ala dan Rasul. Allah itu dinamakan sebagai syari' hakiki, Rasul dinamakan sebagai syari' majazi. Maknanya, kalau Allah Ta'ala tidak mewajibkan ma'rifah kepadanya, maka tak wajib ma'rifah. Sebab tu golongan ahlul fatrah, kita kata mereka itu lepas daripada seksa azab neraka. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga kami mengutuskan akan Rasul. Jadi ma'rifatullah itu adalah wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Jadi pada kata musannif, maka wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf. Dia kata pada syarak itu tujuan untuk mengiktirad ataupun mengkritik pendapat golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata makrifah itu wajib pada akal. Jadi makrifah ni serupa dengan segala kewajipan yang lain. Sembahyang wajib pada syarak. Siapa yang mewajibkan? Allah Ta'ala. Puasa wajib pada syarak. Siapa yang mewajibkan? Allah Ta'ala. Haji wajib pada syarak. Siapa yang mewajibkan? Allah Ta'ala. Ma'rifatullah, mengenal Tuhan, siapa yang mewajibkan? Allah Ta'ala, bukan akal. Kalau golongan Mu'tazilah, dia kata makrifah itu wajib pada akal, walaupun tidak kedatangan Rasul. Jadi akal kita wajib memikirkan tentang ketuhanan. Itu kata Mu'tazilah.
Kalau tak memikirkan ketuhanan, itu hukum dia berdosa, dosa besar. Tu. Syarak datang kemudian mewajibkan pada kata Allah, pada firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu sekadar untuk membenarkan apa yang difikir oleh akal. Jadi pendapat Mu'tazilah itu terbina di atas kaedah at-tahsin wa taqbih al-aqliyaini. Yakni segala perkara yang baik, segala perkara yang jahat itu akal. Itu kata Mu'tazilah. Setiap benda baik itu kata akal yang kata. Setiap benda jahat itu akal yang kata, bukan syarak. Kalau kita berbeza, kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata yang baik itu syarak daripada Allah dan Rasul, yang jahat itu pun syarak daripada Allah dan Rasul. Kita kata minum arak tu baik ke jahat? Jahat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengharamkan. Kita kata makan babi baik ke jahat? Jahat. Sebab Allah Ta'ala mengharamkan. Jadi syarak. Sembahyang baik ke jahat? Baik. Sebab apa? Sebab syarak datang kata benda tu wajib. Jadi segala perkara yang wajib, sunat dan harus, itu semua perkara yang baik. Puasa kita kata baik sebab syarak mengatakan perkara itu perkara yang baik. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah kata segala perkara yang baik, segala perkara yang jahat itu syarak, bukan akal. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Maka disebabkan asas i'tiqad mereka mengatakan at-tahsin wa taqbih al-aqliyani, baik buruk itu semuanya akal, maka mereka kata wajib Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Dan wajib setiap manusia itu makrifah walaupun belum datangnya syarak. Sebab tu kata mu'alif, maka wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf, yakni di atas tiap-tiap orang yang baligh sampai umur, orang yang aqil, yang dah berakal, lagi pula sampai dakwah kepada mereka mengetahuikan segala yang wajib. Maksud dengan mengetahui di sini menuntut, belajar sehingga mengetahui. Bila dah mengetahui maka hilanglah kewajipan tersebut. Cuba kita wajib kita mengerjakan sembahyang. Lepas kita mengerjakan sembahyang maka hilanglah kefarduan tersebut pada waktu tu. Bukan kata tak payah sembahyang langsung. Yang ni hilang kefarduan pada ketika itu. Nanti bila masuk waktu zuhur, khitab pula wajib melakukan sembahyang zuhur. Bila kita melakukan sembahyang zuhur maka selesai. Khitab pula sembahyang asar. Bila kita melakukan sembahyang asar maka hilanglah kefarduan. Jadi bila kita dah mengetahui, dah kukuh i'tiqad kita, berpegang keyakinan iman kita kepada Allah dan Rasul, maka hilanglah kewajipan tersebut. Maka wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui perkara yang wajib. Jadi di situ ada dua kalimah wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan wajib yang pertama? Apakah yang dimaksudkan dengan wajib yang kedua? Iaitu dia kata apa? Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Itu satu kalimah wajib. Mengetahuikan segala perkara yang wajib bagi Allah. Jadi apa maksud wajib yang pertama, apa maksud wajib yang kedua, nanti akan dibahas. Pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza. Jadi kata Imam An-Nawawi, apabila kita melafazkan kalimah al-jalalah, lafaz Allah, sunat kita mendatangkan satu kalimah yang mentanzihkan, yang mensucikan Allah daripada segala an-naqais, dan segala sifat-sifat kekurangan. Sebab tu bila kita sebut Allah, kita kata apa? Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Tujuan untuk membersihkan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan yang didakwa oleh golongan kufar, oleh golongan musyrikin. Begitu juga sunat bila kita melafazkan Nabi, kita datangkan kalimah selawat sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama sahabat, sunat kita datangkan dengan radhiyallahu anhu. Bila kita sebut nama ulama, sunat kita kata rahimahullah. Itu adab kita. Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Sebab tu kalau kita tengok kitab lama, dia akan tulis sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi sebut tidak memadai dengan semata-mata rumus short. Kalau kitab moden sekarang bila disebut An-Nabi ditulis apa? Short belakang. Short itu rumusan ataupun ringkasan daripada sallallahu alaihi wasallam.
Itu kata Imam Nawawi tidak memadai. Ataupun pada zaman dulu ditulis Sol'am. Sol'am tu ringkasan daripada sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kata Imam Nawawi tidak memadai. Mesti kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kitab moden, bila sebut Allah S.W.T, itu tidak memadai. Dia mesti sebut subhanahu wa ta'ala, ataupun sekurang-kurangnya Allah ta'ala. Mesti sebut kalimah tu. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah ta'ala, dan barang yang harus baginya bagi Allah ta'ala. Apakah yang dimaksudkan wajib bagi Allah, mustahil ke atas Allah, dan harus bagi Allah? Itu semua nanti akan dibahas. Itu namanya hukum akal. Akan dibahas perbicaraan hukum akal yang 3, yang mana mempelajari ataupun mengetahui hukum akal itu satu wasilah, tangga untuk kita mencapai kepada ma'rifatullah. Nanti akan dibahas. Dan demikian wajib atasnya, atas mukallaf, mengetahuikan barang yang wajib pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan barang yang mustahil atas mereka itu, dan barang yang harus bagi mereka itu. Baik, inilah perbahasan dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah itu ada 3 perbahasan. Yang pertama uluhiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Yang pertama perbahasan tentang ketuhanan. Yang kedua perbahasan tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga perbahasan tentang perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal perkara sam'iyat itu termasuk dalam bahagian nubuat. Sebab apa? Sebab datang Nabi termasuk dalam tu segala perkara yang disampaikan oleh Nabi. Maka sam'iyat itu sebahagian daripada perbahasan nubuat. Kerana maksud beriman dengan Nabi itu adalah beriman dengan segala apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi begitu jugalah wajib kita mengetahui, mengenal akan Rasul, yakni mengenal segala perkara yang wajib bagi Rasul, segala perkara yang mustahil ke atas mereka itu, dan segala perkara yang harus bagi mereka itu. Jadi ini namanya fardu ain. Kalau kita tidak mengetahui, tak belajar ilmu fardu ain, hukum dia berdosa. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, budak yang baru baligh, dia baligh sebelum zuhur, maka fardu ain ke atas dia pertama-tama adalah mengenal akan Allah, mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu budak yang baru baligh, yang baru cukup umur, sama ada jalan mimpi ataupun jalan cukup umur, maka wajib dia ma'rifatullah, mengaji ilmu sifat 20. Apa dia benda yang wajib bagi Allah, mustahil ke atas Allah, harus bagi Allah. Itu perkara yang permulaan wajib ke atas dia. Kemudian dia datangkan misal lagi. Apabila masuk waktu zuhur, maka wajib dia mempelajari ilmu sembahyang. Kerana bila masuk waktu zuhur, maka dikhitabkan kefarduan ke atas dia. Ketika tu wajib dia mempelajari ilmu sembahyang. Tidak sah sembahyang melainkan mesti dengan wudu. Maka ketika tu wajib dia mempelajari hukum wudu. Kemudian apabila petang tu masuk bulan Ramadan, maka wajib dia mempelajari hukum berpuasa. Kalau dia tu banyak duit, maka wajib dia mempelajari hukum zakat. Kalau dia bela kambing sampai 40 ekor, wajib dia mempelajari hukum zakat binatang ternakan. Begitulah seterusnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fardu ain setiap manusia itu berbeza. Yang sama adalah pada 3 masalah. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa. Zakat ni pun tengok kemampuan. Kalau dia wajib mengeluarkan zakat, maka wajiblah dia mempelajari hukum zakat. Kalau dia tak belajar, hukum dia berdosa. Kalau dia berkemampuan mengerjakan haji, ketika tu wajib dia mempelajari hukum haji. Kalau dia tak belajar, hukum dia berdosa. Begitulah seterusnya. Kalau dia banyak harta, maka wajib dia mempelajari hukum muamalah. Kalau dia tak belajar, hukum dia berdosa. Sebab apa? Sebab ketika tu dia dikhitabkan untuk mempelajari hukum muamalah.
Jadi ma'rifatullah ataupun mengenal Allah, mempelajari ilmu akidah, ini fardu ain bagi setiap individu yang dinamakan sebagai mukallaf. Dan erti wajib pada syarak. Sebab itulah kata seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah, dia menceritakan tentang manhaj tarbiyah Nabi SAW. Lagu mana Nabi mentarbiah mereka. Jadi kata Jundub bin Abdullah, kunna ma'an Nabi SAW wa nahnu fatayanu hazawirah. Sesungguhnya kami satu ketika bersama dengan Nabi SAW, dan kami ini adalah beberapa pemuda yang gagah perkasa. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Perkara yang pertama Nabi ajar kepada kami adalah mempelajari tentang akidah. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami mula-mula mempelajari akan iman. Apakah erti beriman kepada Allah? Apakah erti beriman kepada Rasul? Apakah erti beriman kepada kitab dan sebagainya? Qabla an nata'allamal Qur'an. Sebelum kami mempelajari Al-Quran. Jadi manhaj Nabi ataupun cara kaedah Nabi dalam mengajarkan agama, Nabi menanam akidah dulu. Nabi menanam erti iman dulu sebelum diajar akan Al-Quran. Kemudian kata Jundub bin Abdullah, thumma ta'allamnal Qur'ana fazdadna bihi imana. Selepas iman kami teguh, maka kami mempelajari Al-Quran, maka iman kami semakin bertambah. Jadi itu manhaj tarbiyah Nabi SAW. Batu ilmu akidah ni, ilmu usuluddin jangan tinggal. Sentiasa kita mulazamah dengan dia. Sebab ini punca kepada iman kita semakin bertambah, semakin kuat, semakin teguh. Tambah lebih-lebih lagi zaman fitnah macam ni. Berhajat kepada kukuh teguh kita dalam ilmu akidah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala mendahulukan kalimah fa'lam, kemudian baru istaghfir. Fa'lam maksud dia apa? Ma'rifatullah. Kemudian barulah minta ampun dosa-dosa yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendak ketahuilah olehmu ya Muhammad, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan minta ampunlah olehmu ya Muhammad terhadap dosa engkau dan dosa mukminin dan mukminat. Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mendahulukan kalimah i'lam di atas kalimah istaghfir, mendahulukan kalimah ma'rifah di atas kalimah minta ampun. Itu menunjukkan bahawasanya ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah mendahului di atas segala ilmu. Sebab tu dalam kitab Jumanatut Tauhid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang yang sama kitab ni, dia kata apa? Wa ba'du fat tauhidu fil ulumi kamathali syamsi minan nujumi. Ilmu tauhid tu kalau kita nak banding dengan ilmu yang lain, ilmu tauhid tu diibaratkan sebagai matahari, ilmu yang lain itu diibaratkan sebagai bintang-bintang yang lain. Yang mana cahaya matahari itu lebih kuat cahayanya berbanding cahaya bintang-bintang yang lain. Tu. Dan Nabi SAW sendiri, dia mengatakan dialah yang paling mengenal Allah dan dialah yang paling takut kepada Allah. Kerana semakin tinggi makrifah kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah. Dan Nabi kata apa? Fa wallahi inni la a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah. Demi Allah, akulah yang lebih mengenal Allah daripada kamu, dan akulah yang lebih takut kepada Allah berbanding kamu. Kerana semakin tinggi makrifah, maka semakin tinggi khasyah, takut kita kepada Allah. Bila takut kita kepada Allah, maka kita akan melaksanakan segala perkara yang wajib dan sunat. Kita akan semakin cuba untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba itu menghampirkan diri kepada aku, maka aku kasih kepadanya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Dan Nabi SAW sendiri dalam satu hadis ditanya tentang, wa ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi menjawab,
al-imanu billahi wa rasulihi. Amalan yang paling afdal dan itulah yang paling utama adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kerana tidak sah ibadah itu melainkan dengan mengenal Allah. Kalau kita beribadah sembahyang tapi tidak kenal siapa yang kita sembah, maka tidak sahlah sembahyang itu. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah itu melainkan dengan mengenal akan Tuhan yang disembah. Jadi ini ilmu akidah ni, ilmu yang paling awal dipelajari di atas setiap mukallaf. Dan erti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala di atas mengerjakan dia dan diseksakan di atas meninggalkan dia. Itu makna wajib pada syarak. Ini semuanya namanya hukum at-taklifiyah. Dia hukum tu banyak jenis. Ada nama hukum at-taklifiyah, ada nama hukum al-aqliyah, ada nama hukum al-wad'iyah, ada nama hukum al-adiyah. Jadi banyak. Dia kata wajib di atas setiap mukallaf mengenal Allah. Wajib makna apa? Wajib dengan makna kalau buat dapat pahala tinggal berdosa. Itu namanya wajib syar'i. Wajib pada syarak sebahagian daripada hukum at-taklifiyah yang 5. Apa dia hukum taklifiyah? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi 5 ni dinamakan sebagai hukum at-taklifiyah. Jadi pada kata musannif, pada kata muallif, wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf, wajib dengan makna kalau buat dapat pahala tinggal berdosa. Tu. Wajib buat dapat pahala tinggal berdosa. Yang mana wajib syarak itu sebahagian daripada ahkam at-taklifiyah. Dan erti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala di atas mengerjakan dia dan diseksakan di atas meninggalkan dia. Itu makna wajib pada syarak. Misal seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Mengenal Allah itu wajib syarak. Jadi kalau kita mengenal Allah, kalau kita belajar, mengetahui, belajar sehingga kita mengetahui, dapat pahala. Kalau tinggal, berdosa. Maka diberi pahala atas mengetahui itu dan diseksakan di atas ketiadaan mengetahui. Bahkan kalau kita tinggal ma'rifatullah, hukumnya kufur. Jahil. Kalau kita tinggal ma'rifatullah, boleh membawa kepada kufur. Takut-takut kita salah pegang. Kita pegang Allah Ta'ala tu mempunyai tangan 1000. Hukum dia kufur. Kerana kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Jadi ini wajib syarak. Jadi wajib syarak ni sebahagian daripada ahkam at-taklifiyah. Apa dia ahkam at-taklifiyah? Al-ahkamut taklifiyatu tata'allaqu bi af'alil mukallafin. Segala hukum at-taklifiyah, wajib, sunat, makruh, haram, harus, semua itu adalah bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Mengerjakan sembahyang, wajib. Berpuasa di bulan Ramadan, wajib. Meminum arak, haram. Memakan babi, haram, dan sebagainya. Jadi wajib pada syarak tu buat dapat pahala tinggal berdosa. Sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Sunat. Sunat maksud dia apa? Ataupun dalam bahasa Arab mandub. Sunat maksud dia apa? Buat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Buat dapat pahala kalau tinggal tak berdosa. Puasa sunat hari Isnin Khamis, kalau kita buat dapat pahala. Tinggal tak ada apa. Dia tak ada dosa. Cuma kalau orang yang nak hampirkan diri kepada Allah, maka semakin banyak dia melakukan perkara yang sunat. Sebab itulah golongan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sangat menjaga dalam masalah perkara yang sunat. Sehingga bagi mereka yang sunat itu wajib. Bagi mereka, dia mewajibkan perkara yang sunat kepada mereka. Tujuannya apa?
untuk taqarrub, untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi sunat itu buat dapat pahala, tinggal berdosa. Lawan dia makruh. Makruh kalau kita tinggal dapat pahala, kalau buat tidak berdosa. Tu. Kalau kita tinggal dapat pahala, contoh perkara yang makruh, kencing berdiri. Tinggal dapat pahala, kalau buat tak berdosa. Minum berdiri, kalau tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Kalau buat pun berdosa, maknanya dia sama dengan hukum haram. Lawan bagi makruh namanya haram, tinggi sikit martabat dia. Haram kalau buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Tu. Perkara yang haram kalau kita kerjakan kita berdosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Minum arak, kalau kita minum dosa, tinggal dapat pahala. Itu namanya perkara yang haram. Yang terakhir namanya harus. Harus ni takrif dia kalau buat tak dapat pahala, tinggal tak dosa. Tu. Berjalan kaki, minum, makan, itu semuanya perkara yang harus. Maknanya apa? Buat tak dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Tapi kata ulama, harus itu boleh menyampaikan kepada wajib, boleh sampai kepada martabat sunat, boleh sampai kepada makruh, boleh sampai kepada martabat haram. Asal perkara tu harus. Asal perkara tu harus. Contoh berjalan kaki. Berjalan kaki harus. Buat tak dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi kalau kita berjalan kaki untuk menuntut ilmu yang fardu ain, contoh berjalan kaki untuk mengaji ilmu akidah yang menjadi fardu ain ke atas kita, maka berjalan kaki itu hukum dia wajib. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara itu jatuh wajib. Jadi pada asal hukum dia harus, tapi disebabkan untuk sampai kepada perkara yang wajib, maka harus itu bertukar menjadi wajib. Asal berjalan kaki hukum dia sunat, tapi kita nak sampaikan kepada perkara yang sunat, maka jalan kaki itu hukum dia sunat. Asal jalan kaki itu hukum dia harus, tapi kalau kita berjalan kaki tujuan untuk melakukan maksiat, maka perjalanan itu jatuh maksiat. Perjalanan itu jatuh berjalan yang haram. Jadi harus ni boleh sampai kepada wajib, boleh naik kepada tangga sunat, boleh sampai kepada perkara yang makruh dan sebagainya. Jadi semua lima ni dinamakan sebagai hukum at-taklifiyah. Sebab tu dia kata wajib itu buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syar'i. Nanti dia akan bahas satu lagi namanya wajib akli. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya, seperti mengambil lapang bagi jirim. Sebab kalau kita tak faham masalah pengertian wajib syar'i dan akli, takut kita keliru dalam akidah. Contoh kita kata gini, wajib pada syarak di atas setiap mukallaf mengetahui. Yang tu kita maklum, wajib dengan makna buat dapat pahala, tinggal berdosa. Akan perkara yang wajib bagi Allah. Wajib tu makna apa? Kalau kita kata wajib bagi Allah dengan makna buat dapat pahala, tinggal berdosa, maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan perkara tu dapat pahala. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan perkara tu, berdosa. Lagu tu maksud dia? Bukan lagu tu. Jauh pemahaman lagu tu. Kalau gitu wajib bagi Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wajib di situ bukan dengan makna wajib syar'i. Di situ ada makna yang lain. Apa dia? Dinamakan sebagai wajib akli. Apa dia maksud dengan wajib akli? Tidak terima nafi. Yakni wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yakni tak boleh Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Akal tak terima Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang tu namanya wajib pada akal. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya. Berarti tengok takrif tu. Ini takrif yang masyhur. Ada sebahagian ulama dia kata takrif bagi wajib akal ma la yaqbalul lintifa, perkara yang tak terima nafi. Dalam kitab ni dia kata apa? Benda yang tidak tasawur, tak terima pada akal ketiadaannya. Ini satu takrif. Sebahagian ulama dia buat takrif yang lain yang lebih sempurna. Dia kata ma la yaqbalul lintifa, perkara yang tak terima nafi. Dia datangkan misal,
seperti mengambil lapang bagi jirim. Jadi dalam setiap ilmu tu dia ada mustalahat, dia ada beberapa istilah yang mana kalau kita tak faham istilah dalam ilmu itu, kita tidak akan faham apakah yang dimaksudkan dengan perbahasan yang dibahas. Dalam istilah ilmu usuluddin, dia ada istilah jirim, ada istilah arad, ada istilah jauhar, ada istilah jisim. Jadi semua ni perlu kita bahas. Kerana apa? Kerana ini tangga untuk kita memahami akidah. Jadi ulama membuat satu kesimpulan, makhluk ini banyak, manusia, jin, haiwan. Haiwan tu pun banyak jenis, malaikat, syaitan dan sebagainya. Tapi secara ijmal, makhluk itu hanya terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya jirim, yang kedua namanya arad. Jadi ini istilah dalam ilmu usuluddin. Setiap ilmu dia ada istilah. Ilmu nahwu dia ada istilah rafa', nasab, khafad, jazam. Ilmu saraf dia ada istilah. Ilmu fiqh ada istilah. Ilmu tasawuf ada istilah. Ilmu hadis ada istilah. Jadi istilah ni perlu kita pahami dalam untuk tujuan memahami akidah. Jadi dalam istilah ilmu usuluddin, kata ulama, apabila kita simpulkan makhluk ni, kita simpulkan sifat-sifat makhluk tu hanya dua. Yang pertama jirim, yang kedua arad. Jirim ni maksud dia apa? Kullu ma mala'a faraghan. Setiap perkara yang mengambil lapang, itu namanya jirim. Setiap perkara yang mengambil ruang, itu namanya jirim. Botol ni jirim, kitab jirim, tisu ni jirim, tubuh kita jirim. Setiap benda yang mengambil ruang itu namanya jirim dalam istilah ilmu usuluddin. Jadi binatang semua jirim, syaitan jirim, jin jirim. Dan jirim itu terbahagi kepada dua. Satu jisim, satu lagi namanya jauhar firid. Jisim itu apa? Benda yang boleh terima bahagi. Jadi botol ni namanya jirim dan jisim. Jirim iktibar dia mengambil ruang, jisim iktibar dia boleh dibahagi kepada beberapa juzuk. Tubuh manusia, jirim dan jisim. Jirim kerana mengambil ruang, jisim kerana boleh dibahagi kepada beberapa juzuk. Yang kedua namanya jauhar firid. Jauhar firid benda yang tak terima bahagi. Contoh atom. Atom tu namanya dalam bahasa ilmu usuluddin jauhar firid, benda yang tak terima bahagi. Ala kulli hal jisim dan jauhar firid kedua-duanya adalah jirim kerana benda tu mengambil ruang. Sekecil-kecil perkara tetap dia akan mengambil ruang. Itu istilah ilmu usuluddin namanya jirim. Jadi akal kita boleh terima ke jirim tu tak mengambil lapang, tak mengambil ruang? Contoh kita kata botol ni jirim tapi dia tak mengambil ruang. Akal kita boleh terima? Tak boleh terima. Kerana bila kata jirim dia mesti mengambil ruang. Itu kata wajib tu. Bila kita kata jirim dia wajib mengambil ruang. Wajib dia mengambil lapang. Itu didatangkan misal seperti mengambil lapang bagi jirim. Kerana mengambil lapang bagi jirim itu satu benda yang wajib bagi jirim. Yang kedua dinamakan sebagai arad. Ain, ra, dot. Arad. Arad ni apa? Perkara yang menumpang di jirim. Misal garam. Garam tu kita kata jirim sebab dia mengambil ruang. Masin yang duk di garam tu itu namanya arad. Gula tu namanya jirim. Manis yang ada di gula tu namanya arad. Jadi takrif bagi arad ni apa? Setiap perkara yang menumpang, yang duk di jirim, yang tidak boleh berpisah dengan jirim, itu namanya arad. Jadi benda ni mungkin sebahagian kalau baru-baru ngaji memang agak berat. Tapi ini benda yang tujuan untuk mengkejapkan, mengukuhkan akidah kita kepada Allah, supaya kita tidak keliru. Kita dapat membezakan di manakah yang dikatakan makhluk dan apakah sifat bagi Khaliq. Jadi arad ni setiap perkara yang menumpang, yang duk di jirim, yang tidak boleh berpisah dengan jirim.
Gula, manis di gula. Jadi manis tu arad, gula tu jirim. Dan manis tu tidak boleh berpisah dengan gula. Bukti dia apa? Bukti dia pergi kedai tengok. Pergi kedai minta, saya nak beli manis, tak mau beli gula. Orang kata gila. Pergi kedai nak beli manis, tak nak beli gula. Ataupun beli masin, tak nak beli garam. Itu gila nama dia. Jadi arad ni benda yang menumpang di jirim, yang tidak boleh berpisah dengan jirim. Kalau benda tu boleh berpisah, maka benda tu tetap dinamakan sebagai jirim. Contoh kereta, ada tayar situ. Tayar tu kita boleh pisahkan daripada kereta, maka kereta tu pun jirim, tayar tu pun jirim. Sebab apa? Sebab tayar tu boleh berpisah dengan zat kereta. Tu. Sebab tu ilmu akidah ni dia banyak guna akal. Sebab tu Allah Ta'ala bila kata tujukan khitab kepada orang kafir, Allah Ta'ala kata apa? Afala taqilun. Apakah tidak kamu berakal? Jadi ilmu akidah ni dia banyak menggunakan akal. Dia berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dia lebih kepada nas, Al-Quran dan hadis. Ilmu akidah dia banyak akli. Kerana kalau kita berhujah dengan orang kafir dengan menggunakan nas Al-Quran dan hadis, itu tidak memadai. Dia mesti dengan hujah akliyah. Itu ilmu akidah ni kebanyakannya hujah akliyah. Dalam kita mengisbatkan sifat 20, kebanyakannya dalil akli. Sifat wujud, dalil akli. Sifat qidam, baqa', mukhalafah, semuanya dalil akli. Melainkan 3 sifat, sama, basar, kalam. Kata ulama 3 sifat ni dalil naqli Al-Quran dan hadis lebih kuat daripada akli. Itu nanti kita akan bahas. Jadi kebanyakan dalam akidah daripada sifat wujud dan sebagainya, dalil yang kuat adalah dalil akli. Adapun sifat sama' dan basar, sifat sama', basar dan kalam, dalil yang kuatnya adalah dalil naqli, nakal daripada Al-Quran dan hadis. Jadi misal wajib pada akal seperti mengambil lapang bagi jirim. Contoh lagi, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Makna dia apa? Akal tak terima, akal tidak membenarkan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wujud. Jadi itu namanya wajib akli, wajib pada akal. Wajib bagi Allah bersifat dengan qidam. Maksud dia apa? Akal tak terima Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam. Jadi yang dimaksudkan dengan akal di sini, akal yang salim, yang sejahtera daripada pelbagai syubhah. Jadi pemahaman yang akal yang dah masuk syubhah yang pelbagai, itu bukan akal yang dimaksudkan di sini. Akal yang dimaksudkan di sini adalah akal manusia yang sejahtera daripada segala syubhah. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sebab tu sebahagian ulama datangkan misal wajib pada akal. Contoh, jirim itu mesti bergerak atau diam. Wajib. Botol ni, lah ni bergerak, lah ni diam. Kemudian kita gerakkan dia, dia mesti terima salah satu. Wa imma diam, wa imma bergerak. Itu wajib pada akal. Bergerak dan diam sekaligus, akal kita boleh terima ke? Botol ni bergerak dan diam, boleh terima akal? Tak boleh. Itu kata mustahil pada akal. Kipas tu tak bergerak tak diam, akal kita boleh terima ke? Tak boleh. Itu kata mustahil pada akal. Kipas tu bergerak dan diam, boleh terima akal? Tak boleh. Jadi setiap benda yang akal tak boleh terima namanya mustahil. Setiap benda akal yang tak boleh terima namanya mustahil. Setiap benda yang akal tak boleh terima, benda tu tiada, maka hukum dia wajib. Tu. Itu kata benda ni kalau di pondok memang kalau bila perbahasan hukum aqliyah, ini tempat yang akan dipanjang lebar. Kerana apa? Kerana ini takut kalau tak dibahas pada masalah ni, bila kita mengaji sifat 20, kita keliru. Kita tak faham apa yang dimaksudkan sifat 20. Dalam ilmu akidah ni bukan supaya baca Fatihah. Kalau baca Fatihah kita tak faham makna, tak ada masalah. Yang penting tajwid kita kena. Sembahyang wajib kita baca Fatihah. Jadi dalam bacaan Fatihah tu dia memadai dengan semata-mata kita kena tajwid kita. Tu tempat qalqalah kita qalqalahkan, tempat yang tak ada qalqalah kita tak qalqalahkan, tempat yang idgham kita idghamkan dan sebagainya. Adapun perbahasan dalam ilmu akidah, mesti kita tahu satu persatu apakah yang dikatakan wujud,
Apakah dalil bagi wujud? Apakah yang dikatakan qidam? Apakah dalil bagi qidam? Supaya kita keluar daripada jahil dan supaya kita tak dinamakan sebagai muqallid, orang yang taklid ataupun ikut perkataan orang lain dalam akidah. Jadi dalam akidah ni berbeza dengan dalam fiqh. Dalam akidah, taklid itu sebahagian ulama hukumkan kufur. Sebahagian ulama kata sah iman. Jadi taklid dalam akidah itu wajib. Taklid dalam akidah itu hukumnya haram. Taklid dalam akidah itu hukumnya haram. Taklid itu maksud dia apa? Al-akhzu biqaulil ghairi min ghairi dalilin. Mengambil perkataan orang lain dengan tidak ada dalil. Sebab apa mu kata Allah Ta'ala tu ada? Sebab tok guru aku kata Allah Ta'ala tu ada. Tu tak jadi tu. Dia mengambil perkataan orang lain dengan tanpa dalil. Dia kata Allah Ta'ala tu berbeza dengan makhluk. Sebab apa mu kata gitu? Sebab tok guru aku kata lagu tu. Itu tidak memadai pada akidah. Dan pada iman muqallid, orang yang taklid ini, sebahagian ulama kata tidak sah. Imam Sanusi kata tak sah. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki kata tak sah. Mu'tamad kata sah. Cuma hukum dia berdosa kerana dia meninggalkan nazar. Dia meninggalkan nazar dan istidlal. Dia meninggalkan berfikir tentang dalil bagi segala sifat yang wajib bagi Tuhan. Adapun taklid dalam ilmu fiqh itu hukum dia wajib. Taklid dalam ilmu fiqh itu hukum dia wajib. Yakni kita taklid dalam salah satu daripada mazhab yang 4, sama ada Syafi'i, Maliki, Hanafi ataupun Hambali. Wa Malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim Hudatul Ummah fawajibun taqlidu habrin minhumu kadza hakal qaumu bilafzin yufhamu. Wajib kita taklid salah satu daripada mazhab yang 4 dalam ilmu fiqh. Dalam akidah hukum dia haram. Wajib kita mencari dalil. Apakah bukti Tuhan tu ada? Jadi lagu mana kita nak mencari dalil? Kita pun tak reti. Langkah yang pertama kita mengaji ilmu akidah, mengaji ilmu sifat 20, mengaji kitab Faridatul Faraid. Tu. Dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal, yang tak tergambar, tak terbayang pada akal, yang tak terima pada akal adanya. Seperti misal seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jirim tu tak bergerak, jirim tu tak diam. Lepas tu dia apa? Dia dua aja, wa imma sama ada bergerak ataupun diam. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Tiba-tiba kita kata jirim tu tak bergerak, tak diam. Akal kita boleh terima ke? Tak boleh terima. Itu kata mustahil. Itu kata mustahil pada akal. Dan jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, seperti gerak jirim dan diamnya diam jirim. Jadi perkara yang jaiz. Jaiz ni bukan Jabatan Agama Islam Selangor. Jin alif hamzah zai. Jaiz itu maksudnya perkara yang harus. Diambil daripada kalimah jawaz. Jaiz tu isim fa'il. Jadi jaiz tu apa? Perkara yang harus pada akal itu barang yang sah pada akal, barang yang terima pada akal adanya dan tiadanya, seperti gerak jirim dan diamnya. Jirim tu bergerak, akal kita terima. Jirim tu diam semata-mata, akal kita terima. Jadi kadang-kadang ulama datangkan misal 3 sekaligus. Jirim itu wajib sama ada bergerak ataupun diam, itu wajib. Kita ambil misal satulah, jirim ni kadang-kadang istilah jadi payah. Kipas. Kipas tu wajib dia bergerak atau diam. Itu wajib, salah satu. Dengan tidak ditentukan. Kipas tu wajib bergerak atau diam dengan tidak ditentukan. Itu wajib. Mustahil kipas itu bergerak dan diam sekaligus. Itu mustahil, tak terima pada akal. Harus pada akal kipas itu bergerak semata-mata. Harus pada akal kipas itu diam semata-mata. Itu namanya harus pada akal. Jadi ketiga-tiga ni namanya hukum aqliyah. Hukum aqliyah. Kerana segala perkara yang sifat Tuhan wajib bagi Allah itu wajib aqli. Mustahil bagi Tuhan itu mustahil aqli. Harus bagi Tuhan itu harus aqli. Jadi
tidak akan kita faham akidah melainkan selepas kita memahami akan hukum aqliyah. Jadi hukum aqliyah ni kata ulama adalah wajib wasail. Memahami akidah itu wajib maqasid. Contoh kita gini, sembahyang tu wajib. Itu namanya wajib maqasid. Mengambil wudu itu wajib wasail. Sebab apa dinamakan wasail? Kerana tidak sah sembahyang melainkan kita mengambil wudu. Maka wudu itu pun wajib. Berdasarkan kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sembahyang, mengerjakan sembahyang itu wajib, mengambil wudu itu wajib. Cuma sembahyang itu dinamakan wajib maqasid. Wudu itu dinamakan sebagai wajib wasail. Tu. Wajib wasail maksudnya apa? Dia nak menyempurnakan kewajiban. Takkan sempurna wajib melainkan dengan dia, maka perkara itu pun wajib. Takkan sempurna sembahyang melainkan dengan wudu, maka wudu itu pun wajib. Tidak akan sempurna pemahaman akidah kita melainkan selepas memahami akan hukum aqliyah, maka memahami hukum aqliyah itu wajib. Cuma dinamakan sebagai wajib wasail, wajib wasilah, tangga untuk memahami wajib maqasid. Jadi jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, seperti gerak jirim dan diamnya diam jirim. Jadi kata ulama, termasuk dalam harus akal ini wajib adat, mustahil adat, dan wajib aridi. Contoh dalam sifat Tuhan, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Itu wajib bagi Allah, bersifat dengan wujud. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wadaniyat dan sebagainya. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang berlawanan bagi sifat yang wajib. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan makhluk. Mustahil Allah Ta'ala itu dijadikan dan sebagainya. Itu namanya sifat yang mustahil. Sifat mustahil ini bukan sifat duk pada Tuhan. Sifat mustahil ini rekaan. Rekaan itu maksud dia apa? Kalau Tuhan tidak bersifat dengan wajib, maka dia bersifat dengan mustahil. Terima akal ke dia bersifat dengan mustahil? Tak terima. Maka wajiblah dia bersifat dengan wajib. Jadi kita ngaji akidah tu begitu. Dia pusing habis. Kadang pening kepala kita. Saya pun gitu. Masa mula-mula mengaji akidah tu pening habis. Tapi lama kelamaan dia makin sedap. Semakin merasai kemanisan ilmu tu. Di antara perkara yang sifat yang harus bagi Allah mengazabkan seseorang ataupun memberi nikmat kepada seseorang. Harus bagi Allah mengutuskan Rasul. Beza kita dengan golongan Mu'tazilah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, harus Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Itu sebahagian sifat yang harus. Harus bagi Allah menjadikan segala makhluk. Tidak wajib bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan makhluk. Harus bagi Allah mengutuskan Rasul. Harus bagi Allah mengazabkan. Harus bagi Allah memberi nikmat. Jadi segala sifat af'al bagi Allah semuanya harus, tidak wajib. Tidak ada perkara yang menekan Allah Ta'ala untuk menjadikan segala sesuatu. Itu dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia tujuan untuk menyembah. Bukankah tu perkara yang menekan Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia? Kita kata bukan lagu tu. Lam pada kata liya'budun, lam lil aqibah. Maksudnya apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan akhir hujung hayat dia akan menyembah kepada Allah. Bukan tujuan dia jadikan untuk sembah. Tak. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan pada akhir hayat mereka, akibat mereka akan menyembah kepada Allah. Tengok Fir'aun. Ketika hidup dia kufur pada Allah. Tapi dah sampai ajal, hampir-hampir nak mati, dia kata la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tapi taubatnya tak diterima. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan menunjukkan bahawasanya wajib Allah Taala menjadikan jin dan manusia. Lam pada kata liya'budun, lam lil aqibah, bermaksud tidak Allah Taala jadikan jin dan manusia melainkan akhir akibat mereka akan menyembah kepada Allah. Tuh. Jadi perkara yang harus ini termasuk dalam perkara yang harus pada akal, wajib adat, mustahil adat, dan satu lagi wajib aridi. Kita kata kalau nisbah kepada harus akal, harus Allah Ta'ala membangkitkan kita, dan harus bagi Allah tidak membangkitkan kita pada hari kiamat.
itu harus pada akal. Sebab itu perbuatan Allah, tidak ada perkara yang menekan, tidak ada perkara yang menekan. Kalau kita fikir dari segi logik akal, harus bagi Allah membangkitkan kita pada hari kiamat, dan harus bagi Allah tidak membangkitkan kita pada hari kiamat. Itu semua harus. Tapi iktibar janji, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innakum yaumal qiyamati tub'atsun, sesungguhnya kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Maka bila kita telik kepada Al-Quran, Allah Ta'ala kata begitu, itu jatuh menjadi wajib aridi. Itu namanya wajib aridi. Pada hukum akal harus bagi Allah membangkitkan dan tidak membangkitkan, itu hukum akal. Tapi bila Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dia janji dia akan membangkitkan kita selepas kematian, maka itu jatuh wajib, namanya wajib aridi. Harus pada akal tapi wajib aridi. Wajib aridi iktibar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Kita ni wajib mati ke tidak? Wajib bagi Allah mematikan kita, harus bagi Allah mematikan kita, harus bagi Allah tidak mematikan kita. Itu harus bagi Allah. Tapi bila tilik kepada janji, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati, maka dia jatuh wajib aridi. Kita ni mati harus akli, tapi wajib aridi iktibar janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dalam jaiz ni nanti akan ada termasuk di bawahnya wajib pada adat, mustahil pada adat, dan wajib aridi. Jadi itu perbahasan yang agak panjang, mungkin masa pun dah 7.30 dah ni, jadi tak sempat. Kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insya-Allah. Kita berhenti pada kata dan jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, seperti gerak jirim dan diamnya. Sebab hukum akli dia perkara yang mesti dipelajari supaya untuk mengesahkan akidah kita. Berhenti situ. Dan jaiz itu barang yang sah pada akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.